wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul wudu marratan. Bab yang ke-53, iaitu bab yang membicarakan tentang wudu sekali-sekali, iaitu mengambil wuduk dengan cara membasuh anggota sekali sahaja. Kalau sebelum ini kita telah bincang hadis-hadis yang menunjukkan berwuduk itu ada yang salasan, tiga kali basuh setiap anggota wuduk. Selepas itu bab yang ke-52, bab berwuduk dua kali. Ada juga hadis-hadisnya. Kemudian hari ini bab yang ke-53, bab wudu dengan membasuh anggota-anggota wudu itu sekali-sekali. Yang ini basuh tangan sekali, basuh muka sekali. Hak jenis basuh tu lah berkenaan dengan kepala dan telinga tu, tu memang sekali lah. Pendapat yang masyhur berdasarkan kepada hadis-hadis, dan perkara itu adalah ma'ruf, maklum sebagai amalan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis ke-138. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas qala ala ukhbirukum biwudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a marratan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan, Musaddad telah meriwayatkan kepada kita, Yahya telah meriwayatkan kepada kita daripada Sufyan, Zaid bin Aslam telah meriwayatkan kepada saya daripada Atha bin Yasar daripada Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, mahukah aku ceritakan kepada kamu tentang cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatawadda'a marratan. Lalu dia berwudu sekali-sekali. Jadi fatawadda'a tu, maka dia tu maksudnya Ibn Abbas lah, dia tunjuk cara Rasulullah berwudu. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu cara wuduk Rasulullah sallallahu. Lalu dia pun berwuduklah dengan sekali-sekali. Yang ni basuh tu sekali saja, tidak tiga dan tidak dua kali. Ni hadis ni lah. Dan hadis ni sahih ni. Hadis ni sahih. Ada juga Nabi basuh sekali. Maknanya bolehlah nak tiga kali pun boleh, dua kali pun boleh, sekali pun boleh. Tetapi pendapat yang paling kuat lah, dasar hadis yang banyak, adalah tiga kali anggota yang dibasuh, kemudian anggota yang disapu tu sekali sahaja. Misalnya anggota yang dibasuh tu mana selain kepala dengan telinga lah, hak lain tu kena tiga kali. Hak tu kira yang lebih masyhur, yang lebih ramai, yang lebih banyak hadisnya. Sebab sekali-sekali ni sahadis yang mari, sahadis tapi sahih. Jadi Sufyan, yang dimaksudkan Sufyan dalam sanad ini Sufyan Ats-Tsauri, seperti mana yang disebut dengan pasti oleh Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan kata, haddatsana Yahya an Sufyan dengan bermaksud Sufyan Ats-Tsauri. Sebab Sufyan ini ada juga Sufyan bin Uyainah, tapi Sufyan yang dimaksudkan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kerana Tirmizi telah sebut dengan nyata dengan riwayat
Tsauri daripada Zaid bin Aslam. Dalam kitab Tirmizi ada sebut dengan terang bahawa haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani, sebut nyata an Sufyan Ats-Tsauri. Dalam kitab Imam Tirmizi dia sebut dengan nyata an Sufyan Ats-Tsauri. Sini tidak sebut Sufyan saja. Jadi maknanya kita lihat kepada riwayat dalam Tirmizi itu jelas bahawa yang dimaksudkan Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Tidak, Sufyan juga, cuma ini Sufyan lain. Juga daripada Zaid bin Aslan, daripada Atha, daripada Ibn Abbas. Begitu juga yang disebut secara sarih, secara terang oleh Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dia menyebutkan Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Tu. Para ulama menyebutkan bahawa basuh anggota wuduk sekali-sekali, tidak 3 kali dan tidak 2 ni merupakan tertib ataupun kedudukan basuh yang paling rendah. Paling rendah ni maksudnya memadai, sah wuduk itu. Boleh. Wa kana hadzal bayan adna maratibil ghusl wa adna ma yajzi'u fil ghusl. Wa afdalu minha marratain wa afdalul maratib kulluha thalathan. Lebih afdal lagi 2 kali, dan lebih afdal bahkan sempurna 3 kali. Tapi boleh berlaku ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama sebut kalau dalam keadaan air tu cukup dan kita pemasa tu luah, kita buat 3 kali lah. Cuma kalau dalam keadaan agak tergesa-gesa, keadaan macam mana tu tengoklah. Mungkin kita buat 3 kali, 2 kali. Kalau cemah sangat masa tu, buat sekali. Gitu. Itu maksud dia. Maknanya boleh lah. Boleh. Ini keluasan fiqh. Ini dari segi keluasan fiqh. Ini secara umum lah, tidak melihat kepada mazhab-mazhab. Dalam mazhab Syafi'i pun gitu juga. Memang dia tekankan 3. Tetapi dalam keadaan tertentu kita boleh turun daripada 3, 2, 1. Tengok keadaan mutawaddi itu, keadaan orang yang nak ambil wuduk tu dalam keadaan macam mana. Misalnya Tok Bila nak qomak dah, ataupun qomak dia nak ambil 3 lagi misalnya dah, ambil lah hak sekali. Enggak, benda tu bukan berlaku semua, jari-jarinya ada lah. Jadi keluasan fiqh. Ini keluasan fiqh. Jangan tak ambil. Kalau tak ambil tu tak ada kelanggaran tu. Tu imam qomak tak payah ambil. Tu tak ada tu. Sekasa ya. Sekasa ya. Mana sekali. Baik, bab yang ke-54. Babun fil farqi bainal madmadah wal istinsyaq. Bab berkenaan dengan perbezaan di antara berkumur dan istinsyaq. Istinsyaq ni makna menghisap air ke dalam hidung. Khomo berkumur dan menghisap air ke dalam hidung. Ketika dia sekali, kan kita jumpa banyak dah hadis, masuk air, ambil secebok, ghurfah tu, secebok masuk sekali lalu, sekali dengan dalam mulut, sekali dengan hisap selalu. Tu dia panggil madmadah wal istinsyaq. Lepas tu boleh juga suku-suku pun boleh juga, cuma hadis yang kuatnya adalah sekali lalu masuk air tu sekali lalu. Dan air tu sebenarnya kalau mengikut ulama, kelebihan tu sekiranya air tu air daripada bumi lah, air yang tidak bercampur dengan bahan. Sebab kalau air klorin rasa tidak berapa sesuai, sebab dia ada unsur untuk menyegarkan khayshum. Dalam kitab ada sebut ni, dia panggil sini ni, ruangan sini ni dia panggil khayshum. Kalau ngaji Quran kan, khayshum tempat bunyi sengau, huruf-huruf tertentu tu, ain misalnya, huruf-huruf gunnah, sini kawasan ni. Kalau sumak tu masalah lah orang ngaji tu. Tu. Jadi hak tu dia Kelantan panggil batai hidung tu, kan? Jadi ni bab khusus berkenaan dengan perbezaan di antara madmadah dan istinsyaq. Hadis ke-139. Wa bi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Laythan yadhkuru an Talhata an abihi an jaddihi دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم
wa huwa yatawaddau wal ma'u yasilu min wajhihi wa lihyatihi ala sadrihi fara'aituhu yafsilu bainal madmadah wal istinshaq. Babun fil farqi itu maknanya beza, tidak buat sekali maksudnya. Farq, tidak kata buat sekali gitu. Ada juga. Baru ni kita jumpa dah ni ke dalam Ismail, dah hadis banyak-banyak sebelum ni kan. Ambil tu sekali, masuk mulut tu ke hidung tu sekali. Hak ni tak. Ada juga. Nabi buat suku-suku, berasingan. Masuk air ke dalam mulut dulu 3 kali, kemudian hisap air ke hidung dengan ambil air yang lain. Ada juga. Tu. Misalnya di sini Imam Abu Daud meriwayatkan, Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami, Mu'tamir telah meriwayatkan kepada kami. Kata Mu'tamir, saya telah mendengar Laith menyebutkan riwayat daripada Talhah, daripada ayah Talhah, daripada datuk Talhah. Kata datuk Talhah, saya telah masuk, yakni ala Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang mengambil wuduk dan air sedang mengalir kesal daripada wuduk itu, daripada wajah dan daripada janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengalir itu jatuh ke atas sadri, ke atas dada Nabi. Daripada kepala ni air itu jatuh mengalir kena wajah Nabi, kena janggut Nabi, daripada janggut tu jatuh ke dada Nabi. Dan saya telah melihat Nabi memisahkan di antara madmadah dan istinsyaq. Nabi tidak menggunakan air yang sama sekaligus. Ni sini hadis ni menyebutkan maknanya Nabi memisahkan di antara berkumur dan istinsyaq. Ni. Yang dimaksudkan tajuk ni, kita bahas tajuk dulu lah, kita bincang tajuk supaya jelas tajuk tu. Tajuk tu babun fil farqi. Farqi ni ada makna perbezaan, boleh juga. Ada dengan makna memisahkan, boleh juga. Tapi sini dengan makna al-farqu, dengan makna al-faslu. Banyaklah bahasa Arab faslu, kelah pun boleh. Faslul awal. Tahu satu, kelah pertama. Boleh juga. Tapi sini maksudnya memisahkan. Yang dimaksudkan dengan farq, sebab tu dia buat tu, sebab dia banyak makna. Yang dimaksudkan dengan farqun ini adalah al-faslu bainahuma, yakni memisahkan di antara madmadah dan istinsyaq. Umpama bi an yumadmida. Ba tu dipanggil, kalau ngaji Arab, ba tu dipanggil ba li taswir, nak menggambarkan masalah tu. Apa maksud memisahkan di antara madmadah dan istinsyaq? Bi an. Gini, kalau sebab tu kalau kita terjemah bahasa Kelantan, gini maksud dia. Ba tu gini makna. Dia panggil ba li taswir. Kalau ngaji Arab dia panggil ba li taswir. Jumpa dah tak? Ngaji Arab tak jumpa lagi tu. Tak jumpa lagi. Kena ngaji lagi ya. Kena ngaji lagi. Biar lama sikit lagi tak. Imam Syafi'i kata orang nak, seorang pelajar ni dia mesti ada 2 syarat asas untuk belajar, untuk dia boleh ilmu, bukan untuk belajar, untuk boleh ilmu. Tulu zamanin wa zumalin. Masa kena panjang, lepas tu kena ada duit lah, nak ngaji, kena ada duit kat dia. Sebab nak makan, nak beli kitab, kos tu. Walaupun minimal pun tetap kena ada duit. Tu 2 perkara. Walaupun ikat perut pun dia kena ada duit. Tulu zamanin wa zumalin, 2 perkara. Maksudnya Nabi berkumur mula-mula Nabi berkumur. Kemudian selepas selesai daripada berkumur, barulah Nabi ambil air dan masuk ke dalam hidung. Itu maksudnya al-farqu bainal madmadah wal istinsyaq. Itu maksud dia. Biasa hadis sebelum ni sekali kita jumpa dah sebelum ni. Sebelum ni kita jumpa dah hadis. Sekali buat. Ni nak ayatnya hak beza pula. Hak tidak sekali. Maknanya fiqh ni kalau ada sekira dalam Islam kita ni, sekiranya ada dalil tak menjadi masalah. Nak biar ada dalil. Ni keluasan.
Kita kata apa? Ya Nabi buat tak serupa ada gitu. Tak untuk memudahkan kita lah tu. Gak ni kalau tak buat pun tak apa. Ni Isa ai kaidah ni. Dalam Quran Amir Ismail tak ada sebut mata-mata tu. Ada? Tak ada. Ada sebut? Tak ada. Tak jumpa dalam hadis. Sebab tu ulama kata kau tak buat tu pun jadi. Ada. Tapi buat itu lebih baik. Lebih baik. Lepas tu khamar ni kena ingatlah dari segi adat dia, salah satu cara dia nya kalau kita lepas makan setengah-setengah tu tak padan dengan khamar. Kalau kena gosok gigi setengah-setengah. Misalnya dia makan daging tak ada khamar, tak ada apa. Mana kalau makan dia berat sikit dia kena buai dulu. Kalau tidak tak padan. Sebab maksud khamar ni supaya tidak mengganggu ketika solat tu. Sama ada berbau mulut tu mengganggu orang lain ataupun lekat makan dia boleh mengganggu, hilang. Lama lidah duk main-main sakit baki makan tu dia menyebabkan tidak khusyuk main. Nak jaga hak tu je. Telan pula dah. Telan dua waktu daging. Batas mai Kalau mengikut mazhab Syafi'i batas mai. Mazhab mana batas tu? Telan duk main-main tu telan. Sebab tu dia kena sebab setengah ulama kata kalau tempat semaya kalau kapek ni tak molek kita pui ambil boleh poket. Ambil makanan tu boleh poket. Sebab dia tidak najis. Sebab dalam hadis lain Nabi tak telan lekat takut ada sakit darah-darah ke apa, takut jadi mudarat pada kesihatan. Adalah hadis bu. Jangan kita puk dulu je kena atas kapek depan tu dah. Itu mengotor ke masjid, jadi tak ada kelebihan pula mari masjid. Seperti mana disebut dalam syarah Bukhari, mari masjid duduk buat sisa-sisa makanan jadi hilang pahala. Kena jaga masjid ni, dia disiplin, dia kuat. Dia sebab dia tempat khusus ibadat. Bahkan dalam syarah Muslim kita duk kutih-kutih kapek ni tak boleh. Sebab zaman dulu ada orang-orang baru masuk Islam, moga dia dulu atas pasir gitu. Dia duk belah-belah duk dengar khutbah dia duk korek pasir. Nabi tak ugi, Nabi marah. Tak boleh jadi masjid ni dia kena adab dia cukup beradab. Cukup beradab kita. Gitulah kan. Jadi hadis ni hadis sahih. Hadis sahih lah. Ini ada hak Nabi buat sekali. Kenapa Imam Abu Daud kemukakan hadis ni? Kemukakan tajuk ni dan kemukakan hadis ni. Kenapa? Tujuan Imam Abu Daud untuk menyebutkan kepada kita, nak ayat kepada kita, nak maklum kepada kita dari segi ilmunya bahawa boleh juga kita buat sekaligus dengan satu cebukan masuk ke dalam mulut dan terus hisap air ke dalam hidung, boleh juga. Dan sebenarnya hak tu lebih kuat. Tapi boleh juga kita buat suku-suku. Bagi setengah orang yang payah lah nak buat gitu. Setengah tu payah juga nak buat gitu, nak lemah atas darab ke dia. Misalnya dia payah nak buat, tak jadi. Kalau buat puasa tak puas hati misalnya. Tapi boleh buat. Sebab anak buat gitu pun tak ada masalah. Boleh buat. Cuma kena ingat masa air tu kena tengok lah. Kalau air tu kotor tu tak sesuai lah. Air klorin ke, dia moleknya air. Masa anak mengaji dulu belajar dia tu, guru sebut, dia kata dalam kitab ada sebut lah, kitab tib, kitab perubatan lama, masuk air dalam hidung ketika waktu pagi. Waktu pagi mula-mula bangun tu memang dia ada unsur rawatan secara ringkas, rawatan ringkas untuk masalah ni. Nak apa ni kita kata nak supaya perjalanan udara di khaysum di batang hidung ni berlaku, maknanya molek lah, nak so jadi lega tu mula-mula sebelum kita buat aktiviti lain. Itu ada disebut. Tapi pastilah air tu air daripada bumi, air molek lah. Sebab tu guru saya dulu, saya ada beberapa orang guru saya dengan dia ni, dia pagi tu kalau dia pergi mana pun memang dia bawa air daripada telaga tak campur, khusus untuk istinsyak. Sebab dia kata memang lega, dia rasa sedap, nafas dia tu jadi rasa perjalanan tu dia rasa lega lah. Mana kita kata saluran tu jadi selesa. Sebab dia kalau pergi ke hotel mana-mana ke air tu, air dia proses dengan klorin tu. Kalau kap pun tak apa guna telaga. Air dia pasal daripada bumi tu. Sebab dia ada sesuatu bumi. Sebab kita pun daripada tanah dia sesuai lah. Bumi dengan bumi tu unsur itu. Jadi
Dalam bulan puasa ni setengah ulama kata kalau dia gini, mengikut ulama-ulama fik lah, dia kata boleh sebab dia tak masuk dalam itu. Dia tak masuk dalam. Sebab kita yang dimaksudkan batal puasa ni kalau sekiranya melepasi tepat kita tahan nak. Kita tahan. Kalau tepat kita tahan, dia ada macam pintu tu setekak tu kan. Kita tahan. Kalau bawah ada tu masuk batal. Tapi kalau khamar ni tak sampai situ, tak ada khamar lenggak gitu ketika puasa. Kalau buat gitu kan, haruhlah batal tu. Kita khamar kan kita dekat dah biasa, dia tak pergi. Lepas tu bila kita itu sakit baki kau tu tak apa. Sebab tu saya di nak suruh mak bila kita kadang kita melodah sikit buai sikit lagi. Nak suruh itu takut jadi ada tu. Tapi ada juga setengah ulama kata kalau sekiranya kita tak yakin, dia jadi makruh. Dia jadi makruh. Ada juga sebut gitu. Ya orang kita dulu pergi pendapat sampai mandi lepas asar pun tak boleh. Dulu padahal Nabi tu gosok gigi lepas asar. Mandi lepas asar, kita kejut pula kita dalam hadis Abu Daud tu. Atas asar dia kata cemak. Dok, dia letih puasa ni, letih lagu lain. Kena mandi ya tu. Lah mandi pun letih juga, engkau tak makan. Supaya kita gosok gigi, bau juga. Kalau dalam hadis Nabi sebut rihus saim atyabu mirihil miski, tu ada sebut dalam hadis tu, nafas orang berpuasa ni dia lebih harum daripada kasturi tu, lebih walaupun bau busuk, bau tak berapa sedap kita kata tak pada hidung manusia, tetapi dia atyabu mirihil misk indallah, tapi dia tu lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Hak bau tu bukan kih gigi mengikut ulama, dia kih ni angin daripada dalam bila dia tak ada makanan kan, dia keluar angin tu gosok gigi dia bau tu. Biasanya gitulah. Tu. Jadi kau tak gosok gigi pula. Hot tu pula 2 kali.